Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Hajirani. Dan saya Haryanti Jematusen. Berita-berita utama malam ini. Pastikan bahan dan ramuan yang terkandung dalam produk makanan dan minuman halal dan bersih. Perusahaan bengkel motosikal anak tempatan berpotensi membuka peluang pekerjaan. 33 jawatan kuasa takhmir Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit Mukim Kilanas menerima surat lantikan sebagai ahli baharu bagi sesi 2023-2024. Majlis penyerahan surat lantikan berlangsung semalam di masjid berkenaan. Penyerahannya disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada AJK Takhmir Masjid bagi sesi 2020-2022. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusen, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku penaung AJK Takhmir Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit Mukim Kilanas. Pembeli dan pengguna bertanggungjawab untuk memilih makanan, minuman dan produk bagi memastikan ia halal, bersih dan selamat. Ketika ditemui dalam program peningkatan kesedaran mengenai halal, Pegawai Pemakanan Unit Tarbiyah Halal menyeru orang ramai untuk berperanan mengetahui bahan-bahan penting dan ramuan yang terkandung dalam produk makanan dan minuman. Program ini kami ada menerangkan apa critical ingredient dalam bahan ramuan. Jadi di sana orang ramai dapat belajar kalau melihat arah bahan itu mana yang kritikal. Di balik kehendak bahan itu kami ada mengajar. Dan juga cara membeli bahan mentah. Macam mana caranya untuk yakin yang daging itu bukan daging selundup ataupun daging yang yakin halalnya. Semasa program, para peserta didedahkan dengan konsep halalan Taiban yang menyentuh mengenai prinsip halal, aspek kebersihan dan keselamatan makanan minuman atau produk. Turut dikongsikan peranan Majlis Ugama Islam Brunei MUIB dan Bahagian Kawalan Makanan Halal BKMH serta isu-isu produk dan makanan yang pernah tular. Program yang dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Syariah itu diadakan sekali sebulan dan dibukakan kepada orang ramai. Program berlangsung pagi tadi di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Lebih 5,900 kilogram daging mentah yang diragui kehalalannya dirampas tahun lalu. Jumlah tersebut menurun dari tahun 2021 iaitu lebih 14,000 kilogram. Daging-daging yang dirampas adalah hasil operasi bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama bersama agensi-agensi penguatkuasaan lain dan kes penyeludupan di bawah Akta Daging Halal Penggal 183. Berdasarkan statistik rampasan bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah, lebih 3,500 kilogram daging mentah yang diragui kehalalannya dirampas di daerah Brunei dan Muara pada tahun lalu. Manakala kira-kira 146 kilogram di daerah Blyth dan lebih 2,000 kilogram daging mentah yang diragui kehalalannya dirampas di daerah Temburong. Tiada rampasan dicatatkan di daerah Tutong tahun lalu.
Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah bersama agensi-agensi penguatkuasaan lain akan sentiasa menjalankan operasi dan pemantauan dari semasa ke semasa untuk memastikan peruntukan-peruntukan di bawah Akta Daging Halal Penggal 183 sentiasa dipatuhi oleh pengedar dan penjual daging mentah di negara ini. Orang ramai diingatkan setiap kemasukan daging halal ke negara ini hendaklah mempunyai kebenaran dari Majlis Ugama Islam Brunei dengan mengikuti proses-proses yang ditetapkan. Kegigihan mengulang kaji pelajaran antara kunci kejayaan dalam menuntut ilmu. Perincian mengenai bahan beritanya selepas ini. Bagi menghargai usaha gigih para pelajar dan sebagai motivasi untuk terus mempertingkatkan usaha dalam mencapai keputusan terbaik dalam akademik dan aktiviti kokurikulum, Sekolah Arab Belait pagi tadi mengadakan majlis penghargaan dengan penyampaian hadiah dan sijil. Antara yang menerima para pelajar yang mencapai keputusan terbaik dalam penilaian kemajuan pelajar SPE dan penilaian sekolah rendah PSR dan cemerlang dalam aktiviti kokurikulum. Juga diadakan penyampaian sijil kepada penuntut yang berjaya masuk ke Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagi sesi 2023. Dalam temu bual bersama dua pelajar cemerlang, mereka mengongsikan kegigihan mengulang kaji pelajaran antara kunci bagi mencapai kejayaan. Saya selalunya mengulang kaji pelajaran pada waktu lapang, iaitu pada waktu petang. Harapan saya pada masa depan saya akan menjadi lebih berjaya dalam akademik dan kokurikulum. Saya berasa sangat bersyukur dan berbangga ke atas usaha saya selama ini. Cara-cara saya mengulang kaji pelajaran ialah dengan mengulang kaji setiap subjek yang telah saya pelajari. Pemeriksaan kesihatan iaitu perjumpaan doktor yang bagi bakal jemaah haji yang terpilih untuk menunaikan fardu haji bagi musim haji tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi akan diadakan bermula 24 Januari 2023. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Urusan Haji dalam siaran akhbarnya memaklumkan pemeriksaan bagi bakal jemaah haji di daerah Tutong akan diadakan di Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah selama 3 hari bermula 24 Januari sehingga 26 Januari 2023. Di daerah Belait, pemeriksaan akan tertumpu di Hospital Sri Sri Begawan. Pemeriksaan akan diadakan pada 28 Januari dan 30 sehingga 31 Januari 2023. Pemeriksaan kesihatan dibuka bermula pukul 8.30 pagi sehingga 12.30 hari dan 1.30 petang sehingga 4 petang. Bagi daerah Temburong, pemeriksaan akan diadakan di Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam pada 1 Februari 2023 dan di daerah Brunei Darmara, pemeriksaan akan diadakan di Klinik Pemeriksaan Kesihatan Jemaah Haji di Kondominium Ong Sumpeng pada 2 Februari 2023. Pemeriksaan kesihatan bermula pukul 8.30 pagi sehingga 12.30 hari dan 1.30 petang sehingga 4 petang. Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ugama akan menghubungi bakal jemaah haji yang terpilih melalui panggilan telefon bagi tarikh pemeriksaan kesihatan. Bakal jemaah haji adalah dikehendaki untuk membawa bersama kad pintar, kad Bruhims, buku rekod kesihatan dan panduan kesihatan haji bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam jika ada dan buku suntikan berwarna kuning dan kad perjanjian masing-masing. ...59 peserta memperdengarkan bacaan semasa musabakah menghafaz Al-Quran berserta pemahamannya peringkat saringan kebangsaan tahun 1444 Hijrah bagi kategori D.
Musabakah berlangsung di Bilik Mesyuarat Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims, Kondominium Ong Somping, Bandar Seri Begawan. Para peserta menghafaz daripada juz 1 hingga juz 15 beserta pemahaman surah Maryam, surah Taha, surah Al-Anbiya dan surah Al-Hajj. Kategori D adalah terbuka kepada semua peringkat umur. Tidak pernah menerima elan ujian tasmi menghafaz Al-Quran negara Brunei Darussalam dalam kategori 30 juz serta tidak pernah menjadi johan dalam kategori yang sama sebanyak 2 kali berturut-turut. Hanya 12 peserta sahaja akan dipilih bagi setiap kategori daripada 256 peserta yang mendaftar untuk mengikuti musabakah kali ini dengan markah 65% ke atas untuk mara ke peringkat separuh akhir kebangsaan seterusnya. Bermula secara kecil-kecilan namun kini sudah mempunyai bengkel sendiri. Bahkan Dude Garage berpotensi menjadi perusahaan yang dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Untuk mengetahui lebih lanjut, Hadi Fadli Kipli membawakan laporannya. Walaupun baru berusia 38 tahun, namun Awang Izul Hazwan bin Jamil sudah boleh berbangga dengan perusahaan bengkel motosikalnya, Dude Garage. Minatnya dalam motosikal dan motor kapcai mendorongnya untuk mendalami lagi selok-belok perusahaan bengkel motosikal termasuk menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan atau servising dan menjual alat ganti motosikal. Mulanya berminat dengan membeli sebuah motor kapcai lah. Saya bermula dengan sebuah motor kapcai. Dari situlah mula minat atau sehingga minat membuka sendirilah bengkel sendiri juga. Saya sendiri yang menguruskan dan bersama teman-teman untuk membuat servis dan menjual aksesoris. Kami ada membuat painting untuk motorcycle, custom bike, restoration bike, memperbaharui bike yang lama dan juga ada membuat juga servis dan buka tayar apa. Tahun 2009 menjadi detik penting baginya apabila impiannya untuk mempunyai bengkel sendiri menjadi kenyataan. Harapan untuk terus maju jaya lah dalam bisnes seperti ini untuk membuka lebih besar lagi mungkin di luar daripada kawasan rumah sendiri ini. Bagi orang ramai dan belia-belia di luar sana, harapan dan minat akan mendorong kita lah untuk membuka bisnes ini. Dengan kegigihan dan semangat ingin maju, Dude Garage boleh menjadi perusahaan bengkel yang berjaya. Bukan sahaja sebagai mata pencarian pemiliknya, bahkan membuka peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Hadi Fadli Kipli melaporkan untuk berita RTB. Hanya tinggal 10 hari sahaja lagi, orang ramai berpeluang mendapatkan harga murah dengan diskaun menarik semasa Brunei Celebration 2022. Dengan tema berbelanja di Brunei, Brunei Celebration 2022 dihasrat untuk membantu merangsang kegiatan perekonomian dalam negara dengan menggalakkan orang ramai berbelanja di negara sendiri dan menjadikan negara sebagai destinasi membeli belah. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES di Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Jabatan Haiwan Pengguna mengungkayahkan Brunei Celebration 2022 yang akan berakhir hujung bulan ini dengan penyertaan lebih 100 kedai dan perusahaan. Yang kulihat harga-harga murahannya dikira berbaloi lah untuk macam kami yang akan membeli. Disyorkan kalau boleh dilanjutkan lagi lah. Untuk raya ada je orang beli awal. Sambutannya bagus also. Bagus pula yang Brunei Celebration diadakan supaya orang ramai membeli di negara sendiri. Kementerian Haiwan Dalam Negeri melalui Jabatan Buruh telah menguatkuasakan bagi penetapan had yuran perkhidmatan bagi pengambilan pekerja domestik pada kadar tidak melebihi RM2,000.
Kementerian Hawa Dalam Negeri dalam siaran akhbarnya menjelaskan semua agensi pekerjaan yang berdaftar di Jabatan Buruh pada masa ini yang menawarkan perkhidmatan pengambilan setiap pekerja asing domestik pada kadar yuran melebihi RM2,000 adalah dikehendaki untuk mendaftarkan semula lesen agensi pekerjaan mereka ke Jabatan Buruh bermula 24 Januari hingga 20 Februari 2023. Manakala bagi agensi-agensi pekerjaan yang sebelum ini telah menawarkan had yuran perkhidmatan bagi pengambilan pekerja domestik pada kadar RM1,500 bagi seorang pekerja asing adalah masih dikekalkan. Dengan berkuat kuasanya pelaksanaan tersebut, mana-mana agensi pekerjaan yang tidak mendaftarkan semula lesen agensi pekerjaan mereka dalam tempoh yang ditetapkan, lesen agensi pekerjaan mereka akan dibatalkan dan tidak dibenarkan untuk membuat sebarang urusan pengambilan pekerja domestik. Di bawah bab 32(c) Perintah Agensi Pekerjaan 2004, mana-mana pemegang lesen yang gagal mematuhi sebarang peruntukan lesen atau syarat lesen boleh didakwa di mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan suatu denda tidak melebihi RM2,000 dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya dikenakan suatu denda tidak melebihi RM5,000. Dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Orang ramai disarankan untuk melaporkan ke Jabatan Buruh jika mendapati mana-mana agensi pekerjaan yang mengenakan yuran perkhidmatan bagi pengambilan pekerja domestik melebihi dari had yang telah ditetapkan. Bagi mendapatkan senarai agensi-agensi pekerjaan yang berdaftar dengan Jabatan Buruh mengikut kadar yuran yang ditawarkan, layari laman sesawang Jabatan Buruh seperti yang tertera. Orang ramai juga boleh menghubungi bahagian agensi pekerjaan Jabatan Buruh melalui talian 2380-256 sambungan 1074 atau email kepada agensi.pekerjaan@buruh.gov.bn bagi mendapatkan maklumat lanjut. Status harian normal baharu COVID-19. Tidak ada kes berada dalam kategori 4 dan 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 201 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.7%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.6%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%. Dua buah syarikat dikenakan kompaun oleh Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong setelah didapati melanggar Akta Kesalahan Rampaian 2021 iaitu membuang sampah di tempat awam. Syarikat Pengiran Sarbanon Sendirian Berhad di Kampung Tasik Meradun dan Syarikat Osman bin Haji Momen Sendirian Berhad di Kampung Birau masing-masing didenda sebanyak RM500 dan diberikan tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda. Kegagalan menjelaskannya, syarikat-syarikat terbabit boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh dihukum denda tidak kurang RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000 dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh dihukum denda tidak kurang RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000 dan dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Pendaftaran bagi mendapatkan keputusan peperiksaan Pra-Sijil Tinggi Pelajaran Ugama Brunei Pra-STPUB dan Sijil Tinggi Pelajaran Ugama Brunei STPUB bagi tahun 1443 Hijrah 2022 Masihi melalui perkhidmatan pesanan ringkas SMS akan mula dibukakan. Calon-calon peperiksaan, ibu bapa atau penjaga dikehendaki mendaftar bermula hari Selasa 24 Januari 2023 pukul 10 pagi dengan menaip KHEU jarak REG jarak nombor pusat peperiksaan
jarak nombor indeks calon, jarak nombor kad pengenalan pintar dan hantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST atau 38666 bagi pelanggan progresif Sendirian Berhad. Pendaftaran yang berjaya akan dimaklumkan melalui SMS tanpa sebarang kos kepada pelanggan. Keputusan peperiksaan hanya akan dihantar kepada pelanggan yang berdaftar setelah keputusan peperiksaan dikeluarkan. Pelanggan akan dikenakan caj bayaran RM1 bagi setiap keputusan peperiksaan SMS yang diterima. Maklumat lanjut, hubungi Mactel melalui email kheuresults@macbrunei.com. Kelayakan Liga Super Brunei 2023. Aksi Bersatu dan Lun Bawang bakal beraksi di kejohanan bola sepak Liga Super Brunei bagi musim ini selepas kedua-dua pasukan menamatkan perlawanan pusingan kelayakan petang kemarin di padang FABD Berakas. Dalam pertemuan tersebut, Aksi Bersatu tewas kepada Lun Bawang 0-3. Lun Bawang yang berjersi hijau menjaringkan gol pertama pada minit ke-20. Masuk separuh masa kedua, Lun Bawang terus mengasak ke kubu lawan dan berhasil menjaringkan gol kedua di minit ke-60. Gol ketiga hadir 6 minit kemudian dan keputusan Lun Bawang 3 Aksi Bersatu 0 itu kekal sehingga tamat perlawanan.